datang menuntut ilmu, tuan-tuan. Kerana itu satu-satu jalan seseorang itu dia boleh mendapatkan ilmu. Tak ada jalan lain. Tak ada istilah duduk buat apa, tunggu ilmu datang. Dah, kena usaha. Kena usaha, tuan-tuan. Dicari guru, berguru. Tidak ada ilmu tu datang ataupun saja baca-baca, dah. Sebabnya, tuan-tuan, apa yang berlaku dalam kehidupan perjalanan Rasulullah, baik sebelum nubuwah, kebangkitan Nabi, diangkat menjadi Nabi, sampailah kepada kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, ada 1001 macam pengajaran yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas kita. Sampailah, tuan-tuan, tahap kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Jibril alaihissalam berulang-alik sehingga 23 tahun menemui Rasulullah untuk menyampaikan wahyu. Sedangkan kalau dipikir secara logik akal, tak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala itu, tuan-tuan, dia nak campakkan terus Al-Quran dalam dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh, tak ada masalah. Dicampakkan saja, dia letakkan terus Al-Quran itu sampai masa Rasulullah terus baca, terus sampaikan Al-Quran tersebut. Tak mustahil bagi hak Allah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala itu datangkan Jibril sebagai penghantaraan untuk menjadi sebab dan musabab. Sehinggalah, tuan-tuan, di sebalik daripada 23 tahun Jibril alaihissalam berulang-alik, tuan-tuan, daripada langit ke bumi menemui Rasulullah, sehingga kan setiap kali, tuan-tuan, disampaikan wahyu, bertemu lutut di antara Jibril alaihissalam dengan Rasulullah. Di sini menunjukkan bahawa menuntut ilmu itu mesti berguru. Mesti berguru. Tak boleh tak guru. Sedangkan Rasulullah itu sendiri berguru. Sangat-sangat penting. Itu perkara asas yang pertama yang perlu kita sematkan dalam diri kita, tuan-tuan. Kenapa dan bagaimana perlu wajibnya, tuan-tuan, kita sebagai seorang manusia yang ditaklifkan sebagai seorang Muslim menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala sebagai langkah pertama untuk mendapatkan hasilnya, tuan-tuan, iaitu keimanan yang baik. Begitu juga, tuan-tuan, setelah itu, apa yang diperlukan lagi? Setelah kita mendatangi majlis ilmu, kita belajar ilmu, lalu ketika itu kita mestilah yang keduanya, tuan-tuan, mengamalkan ilmu tersebut. Mengamalkan ilmu itu. Apa yang dimaksudkan ilmu itu diamalkan, tuan-tuan? Yang dimaksudkan ilmu itu diamalkan, tuan-tuan, ilmu tadi bukan sekadar dipelajari, kemudian disimpan di dalam buku ataupun di dalam kitab, kemudian kitab itu disimpan di dalam rak. Tidak. Ilmu yang dipelajari itu dibawa dalam kehidupan kita, tuan-tuan. Apa yang kita dapati, itulah dibawa dalam perjalanan setiap kehidupan langkah kita tersebut, tuan-tuan, supaya ilmu tadi benar-benar membuahkan hasil. Kerana hasil daripada ilmu yang dibawa dalam kehidupan seharian tersebut, setiap langkah, setiap amalan, setiap ibadah, setiap ketaatan yang berpandukan ilmu yang telah dipelajari, maka disitulah jalan, tuan-tuan, untuk mendatangkan keimanan yang benar-benar baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah iman tadi akan menyalin. Sebagaimana Sayyidina Umar Al-Khattab menyebutkan bahawa sesungguhnya manusia itu telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sewaktu awal-awal kejadiannya itu disertakan dengan cahaya keimanan. Allah Taala dah letak dah cahaya iman dalam diri dia. Lalu sewaktu dia hidup atas dunia ini, Sayyidina Umar kata, cahaya iman itu akan menyala mengikut sejauh mana seseorang itu melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, tuan-tuan, contohnya seperti ni. Dulu kan zaman-zaman dulu, tuan-tuan, tahun 70-an, tahun 80-an, ya, kita kan ada gerek, tuan-tuan. Gerek ni apa? Basikal. Basikal gerek tu kan. Kita ada basikal gerek tu. Jadi basikal gerek lama tu, tuan-tuan, dekat depan dia tu kan ada panggil dynamo. Ingat lagi tak? Lampu kan? Tempat pengecas lampu. Jadi, tuan-tuan, bila kita naik gerek tadi, makin laju kita kayuh, makin laju dynamo tadi, makin laju pusingnya, tuan-tuan, maka lampu tadi makin menyala kuat. Lampu tadi makin kuat menyala. Betul tak? Dia tak macam hari ni, tuan-tuan. Kita on je kereta, lampu nyala terang sebab ada bateri. Tapi dulu dynamo tu, tuan-tuan, selagi basikal tu tak jalan, selagi tu dia tak nyala. Jadi makin laju, tuan-tuan, lagi-lagi waktu dia laju kena kejar hantu tu, tuan-tuan. Lagi laju dia lagi menyala. Jadi dynamo, tuan-tuan, sebagai kita mengayuh tadi, tuan-tuan, seperti orang yang melakukan ketaatan.
melakukan ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala, makin dia kuat mengayuh, makin kuat dia mentaati Allah, makin kuat dia melakukan amalan soleh, makin kuat tuan-tuan dia melakukan pengabdian pada Allah, maka imannya semakin menyala, semakin menyala, semakin menyala, semakin menyala tuan-tuan. Jika iman dia semakin naik, semakin naik. Sebabnya orang yang dalam keadaan naik keimanannya tuan-tuan, apa sekalipun musibah yang datang, susah payah jerit perit tuan-tuan, dengan disebabkan iman tadi baik, maka ketika itu insya-Allah tuan-tuan, musibah tadi dia akan rasa kemanisan. Kerana apa? Kerana ada keimanan. Tapi tuan-tuan, kalau katalah keimanannya tadi tuan-tuan dalam keadaan gerah dia jatuh tu tuan-tuan, waktu tu tuan-tuan, jangan kata musibah, seketul batu sekalipun yang dia langgar, kan, tunggul yang dilanggar tuan-tuan tak sebesar mana, tapi di situ tetap akan mengganggu gugat kehidupannya tuan-tuan. Itu sebabnya hidup ini paksi aksas yang paling besar perlu dijaga dan dipupukkan tuan-tuan ialah keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sangat-sangat penting. Jadi, kalau kita lihat tuan-tuan bagaimana contoh Bilal bin Rabah, bagaimana peristiwa yang berlaku Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ni tuan-tuan, asal usulnya seorang hamba. Hamba siapa tuan-tuan? Siapa? Umayyah bin Ka'ab. Cari yang lain, cari. Yang jawab tu jawab. Lepas main kan tanya tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, kalau kita lihat cerita Bilal bin Rabah ni cukup ma'ruf, semua orang tahu tuan-tuan. Bila Saidnya ataupun tuannya tu tuan-tuan mendapati Bilal bin Rabah tadi masuk Islam tuan-tuan, ketika itu terus dipanggil Bilal bin Rabah, wahai Bilal bin Rabah, adakah benar kau telah memeluk Islam, kau ikut Muhammad? Bilal tanpa ragu-ragu tuan-tuan, dia tak ada kata rasa ya. Macam kita hari ni tuan-tuan kan, bos panggil masuk pejabat tuan-tuan, betul ke awak ni begini. Saya nampak awak dekat sini. Kita dah orang lain kot. Tanduk panggil pelanduk dua serupa. Saya nampak awak punya tek lalat kat sini. Ni kita tuan-tuan, bila berubah dah, dia jawab dengan yakin tuan-tuan, ya benar tuan, saya ikut Muhammad, saya beriman dengan Muhammad. Wahai Bilal, balik semula kepada agama asal kamu. Tidak tuan, dia kata, kalau kamu tak balik, dia kata aku akan seksa kamu wahai Bilal. Tak ada, aku tak akan balik. Akhirnya tuan-tuan, Bilal bin Rabah itu diikat dan dibaringkan di tengah-tengah padang pasir tuan-tuan yang sangat-sangat panas. Cuba bayangkan tuan-tuan, kita sekarang ni paling panas pun tuan-tuan 38 darjah Celsius. Itu pun ada pokok, ada hujan. Baru panas sikit tuan-tuan dah bising, kan? Betul tak? Aceh tuan-tuan, baru-baru ni bulan lepas saya ke Aceh, panas dia tuan-tuan lebih kurang tengah hari tu pergi ke 40 di Aceh. Hampir 40 tuan-tuan. Pelajar kita yang saya hantar ke sana tu tuan-tuan, hari Khamis saya sampai, hari Jumaat petang dia datang jumpa saya, Ustaz, cakap sikit boleh tak? Kenapa? Balik boleh? Kenapa? Tak nak belajar? Nak. Habis? Kenapa nak balik? Tak ada kipas Ustaz. Tak ada kipas tuan-tuan, tak nak belajar. Cuba bayangkan tuan-tuan, mana dak kipas orang satu. Duduk kat Malaysia kipas orang satu. Rumah aircon, keluar rumah masuk kereta aircon, masuk dalam bas aircon, KTM aircon, komuter aircon, keluar balik aircon. Bila nak kena panas tuan-tuan? Bila berubah tuan-tuan, disebabkan akidah tadi, akhirnya tuan-tuan diletak di tengah-tengah padang pasir, dibaringkan tuan-tuan, bukan sekadar dijemur di tengah padang pasir, bahkan sampai diletakkan batu yang besar di atas dada. Tidak ada ungkapan lain kecuali ungkapan yang lahir daripada dua bibirnya, Ahad.
Allah Ahad. Allah Ahad. Allah itu sah. Allah Ta'ala itu is. Allah itu is. Allah Akbar, tabarakallah, tuan-tuan. Ini yang diletakkan akidah itu di hadapan. Kalau iradah itu di depan, tuan-tuan, maka pasti ketika itu tidak ada lain, tuan-tuan. Oh, kerana apa? Bertentangan dengan kemahuan dan kehendak. Kalau ada di hadapan akidah, maka dia menjadi benteng penguat kita untuk meneruskan apa yang Allah Ta'ala perintah, tuan-tuan. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh menyambung lagi kata-kata beliau, Umayyah bin Abu Said, seorang Arab beragama Nasrani, sering menyebut, aku mendapati sifat Nabi yang akan diutuskan di negara kita di dalam kitab-kitab yang terdahulu. Jadi Umayyah ni, tuan-tuan, kalau dilihat di bawah ini, seorang penyair yang masyhur daripada Bani Thaqif, banyak membaca dan mengkaji kitab-kitab zaman jahiliyah. Pada permulaannya beribadah menggunakan zikir Nabi Allah Ibrahim AS, Nabi Ismail, dan juga menganut agama Hanafiyah, mengharapkan arak dan menjauhi berhala, bercita-cita menjadi Nabi. Ini kerana dia membaca di dalam kitab-kitab terdahulu yang mengatakan bahawa seorang Nabi akan diutuskan di Hijaz. Dengan itu dia mengharapkan dirinya lah seorang Nabi. Allahu Akbar, tabarakallah. Apabila Nabi SAW diutuskan sebagai Rasul, dia merasa dengki dan menolak Islam yang dibawa. Nabi SAW mendengar syairnya, lalu berkata dia hampir-hampir menganut Islam. Baginda SAW berkata lagi, syairnya beriman tetapi hatinya kufur, meninggal dunia pada tahun 9 Hijrah sebelum peristiwa keislaman Bani Thaqif. Ini tuan-tuan, bagaimana tuan-tuan Syekh Hudaribik mendatangkan sebuah kisah di dalam peristiwa ini, tuan-tuan, seperti Umayyah bin Abu Said. Umayyah ni, tuan-tuan, seorang bangsa Arab yang beragama Nasrani. Pada awalnya, tuan-tuan, dia itu mempunyai agama Hanafiyah yang bersandarkan yang kembali kepada Nabi Allah Ibrahim AS dan Nabi Allah Ismail. Dan harapannya, tuan-tuan, dia menyebutkan bahawa Nabi akhir zaman ini akan dibangkitkan daripada daripada bangsa Arab. Dan hatinya itu, tuan-tuan, harapannya dia itu seorang Nabi. Tetapi tuan-tuan, akhirnya bila tika mana sampai ke muncak kebangkitan dan pengutusan Nabi SAW, akhirnya tuan-tuan dia hampa kerana bukan dia yang menjadi seorang Nabi. Ini lebih kurang lah, tuan-tuan. Orang cita-cita nak jadi Perdana Menteri, tiba-tiba tak jadi. Tuan-tuan, hancur harapan. Itu sebabnya, tuan-tuan, dalam hidupnya apa sekalipun yang kita lakukan, dia ada harapan. Tapi harapan itu perlu diletak Allah. Harapan itu perlu diletak Allah. Itu sebabnya berada di hadapan itu akidah. Kalau diletak di hadapan itu iradah, maka pasti yang akan ditemui dan didapatinya, tuan-tuan, ialah perasaan hampa. Sekalipun bersama dengan pasangan. Bila kita ada pasangan, tuan-tuan, kita ada isteri pula ada suami, tuan-tuan, maka harapan kita dalam melakukan kebaikan kepada pasangan kita itu, tuan-tuan, jangan diletakkan hanya semata-mata dia. Begitu juga anak-anak kita, tuan-tuan. Benar, kita ada anak-anak. Anak kita letakkan harapan yang tinggi, tuan-tuan. Tapi jangan sampai harapan itu melanggar batas-batas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana ditakuti, tuan-tuan, bila harapan terlalu tinggi sama makhluk, waktu itu, tuan-tuan, pasti hampa yang ada, tidak ada yang lain. Perasaan hampa tu akan datang. Itu sebabnya apa sekalipun yang dilakukan benar-benar kerana Allah. Kebaikan diberikan kepada pasangan isteri tadi, lalu pasti satu ketika keadaan, tuan-tuan, ada perbuatan-perbuatan yang tidak cocok dengan keinginan dan iradah kita, pengharapan kita. Lalu ketika itu hampa kita. Begitu juga anak-anak tadi, harapan terlalu tinggi, akhirnya, tuan-tuan, tidak secocok, tidak standing, ataupun tidak mengikut kemahuan dan pengharapan kita, akhirnya hampa. Jadi kalau kita letakkan harapan pada Allah, sudah barang pasti tidak ada lain, tuan-tuan, kecuali Allah sahaja yang dapat menunaikan segala pengharapan kita, memberikan pengharapan kita yang terbaik. Itu sebabnya ulama sebut dua kunci dalam meniti kehidupan ini, tuan-tuan. Untuk menggapai sebuah kebahagiaan, hanya dua kunci saja, iaitu pertamanya keimanan yang benar-benar baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang keduanya, tuan-tuan, rasa redha, perasaan redha terhadap segala ketetapan Allah. Jangan lupa, tuan-tuan, dalam membicarakan keimanan, sudah barang pasti
Dia tarik tolak, bermain, berkisar dalam rukun iman. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat Allah, percaya kepada kitab Allah, percaya kepada rasul-rasul Allah, percaya kepada hari akhirat, percaya kepada qada dan qadar. Jadi percaya kepada qada qadar inilah tuan-tuan, akhirnya kalau betul-betul difahamkan dan dipupukkan dengan baik dalam diri dan kehidupan seharian kita, maka sudah barang pasti tuan-tuan kita meniti kehidupan dalam keadaan berlapang dada dan rasa redha. Waktu itulah tuan-tuan kita akan rasakan kemanisan dalam menjalani kehidupan seharian. Hati senantiasa rasa tenang. Ini keadaan tuan-tuan. Salman Al-Farisi menceritakan berkenaan dirinya bahawa beliau menemani pendeta Nasrani untuk beberapa waktu. Pendeta tersebut berkata, "Wahai Salman, sesungguhnya Allah akan mengutuskan seorang rasul yang bernama Ahmad. Dia akan keluar melalui bukit-bukit Tihamah. Tanda-tandanya ialah dia memakan harta yang dihadiahkan kepadanya, tetapi tidak memakan harta sedekah. Peristiwa ini adalah di antara sebab yang membawa keislamannya Salman Al-Farisi tadi." Jadi Salman Al-Farisi ni tuan-tuan, kalau dilihat sejarahnya, dia di antara kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkemudian beriman dengan Rasulullah. Dia di antara yang terkemudian kerana dia menerima Rasulullah itu tuan-tuan lambat. Tetapi walaupun dia di antara orang yang terkemudian, lambat beriman dengan Rasulullah, kerana apa tuan-tuan? Kerana tempatnya yang jauh, suasana keadaannya yang jauh, tidak hampir dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sedemikian, cerita tentang kenabian, pengutusan Nabi akhir zaman ini telah diketahui lebih awal. Di antaranya tuan-tuan, bila ke mana dia ini menemani pendeta Nasrani, yang mana pendeta Nasrani itu memberikan tanda-tanda kenabian akhir zaman. Di antaranya, Nabi akhir zaman ini diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia hanya menerima hadiah tetapi tidak menerima zakat. Dia tidak menerima zakat. Rasulullah tidak menerima zakat tuan-tuan. Kerana apa? Kenapa tuan-tuan? Nabi tak boleh terima zakat. Kenapa Nabi tak boleh terima zakat? Kenapa tuan-tuan? Soalan cepu mas. Nabi tak boleh terima zakat, Nabi hanya boleh terima sedekah. Nabi boleh terima hadiah. Sedekah pun Nabi tak boleh terima. Kerana zakat dan sedekah ni tuan-tuan adalah dipanggil apa? Daki harta. Harta yang hendak disucikan, dibersihkan. Jadi Rasulullah tak boleh terima harta yang hendak disucikan. Dalam kategori harta penyucian harta, pembersihan harta daripada daki-daki harta yang namakan zakat dan sedekah. Jadi Nabi tak boleh terima. Nabi hanya terima hadiah. Jadi hadiah ni, itu sebabnya tuan-tuan, kita ni diwajibkan berzakat, kita disunatkan bersedekah, dan sunat juga memberi hadiah. Tapi dalam banyak-banyak tu tuan-tuan, di antara yang paling terbaik, yang wajib dah tentu dah yang baik, dalam banyak-banyak yang sunat ialah memberi hadiah. Banyakkan beri hadiah. Lebih-lebih lagi tuan-tuan, memang benar ungkapan sedekah tu tak menjadi masalah. Tetapi nak nampakkan kemuliaan bagi orang yang menerima sedekah ataupun pemberian kita tadi tuan-tuan, kita gunakan istilah-istilah yang sehingga tidak akan sampai menjatuhkan ataupun mengaibkan bagi orang yang menerima. Ni kadang-kadang tuan-tuan kita bagi, ni sedekah saya, ambillah. Dia dah cakap sedekah satu, ambillah satu hal, lepas tu dicampak pula duit tu, ambil. Cuba bayangkan tuan-tuan. Ni teruk tak teruknya pengamalan ataupun mentaliti masyarakat kita. Ni sedekah saya. Sedekah, dia cakap sedekah dah. Cara dia bercakap tu pula mengaibkan orang, kemudian dicampak pula duit tu tuan-tuan. Tak dah campak macam tu, tapi dia, apa salahnya tuan-tuan, dia ambil tangan, dia letak elok-elok, ini sedekah ataupun ni hadiah saya, ataupun kalau lebih baik tuan-tuan, ini zakat saya dan sebagainya. Ini keadaan tuan-tuan. Semuanya itu dia akan balik-balik tuan-tuan kepada sejauh mana pemahaman, mafhum, fahamnya seseorang terhadap setiap perkara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nak dilihat tuan-tuan, memang Nabi sebut tangan yang memberi itu lebih mulia dibandingkan orang yang
Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang berada di bawah. Tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Tetapi tuan-tuan kena faham bahawa kita memberi tersebut bukan atas dasar kita lebih, orang tu kurang, tetapi dia tetap pertama sekali dia akan kembali kepada diri kita. Bila kita beri tuan-tuan, pertama sekali dia akan balik pada kita. Balik pada kita tuan-tuan kebaikan. Apatah lagi tuan-tuan, di situlah mungkin menjadi jalan ataupun penyebab untuk kita mendapat tiket rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebabnya tuan-tuan, di antara amalan yang tidak pernah dilupakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap hari Rasulullah akan lakukan, iaitu bersedekah, memberi. Dia akan terus memberi tuan-tuan. Ini keadaan yang perlu kita benar-benar faham setiap apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah peristiwa yang berlaku kepada Salman Al-Farisi, yang mana mengetahui tentang tanda-tanda kenabian akhir zaman ini sebelum dia memasuki Islam, dan akhirnya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dia telah memeluk Islam di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagai kesimpulan tuan-tuan dalam perbincangan kita pada malam ini, gerakan pemikiran sebelum Rasulullah diutuskan, iaitu kaum Yahudi ni tuan-tuan, dia mengharapkan supaya Nabi itu dibangkitkan, diutuskan daripada kalangan mereka. Tetapi merosot keinginan dan pengharapan mereka, akhirnya mereka sendiri menolak kebangkitan Rasulullah, dan mereka menolak segala dakwah dan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pengajarannya tuan-tuan ialah kunci yang paling besar meletakkan akidah di hadapan yang utama daripada kehendak dan iradah kemahuan kita. Dan ketika itu letakkanlah perasaan ikhlas yang sebenar-benar kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala perbuatan, tindakan dan amalan yang kita lakukan. Insya-Allah hati yang benar-benar berharap